Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin wa da'a bida'watihim ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma ij'al akhira kalamina minad dunya biqauli la ilaha illallah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami memohon perlindungan darimu daripada kami mempersekutukan sesuatu apa pun jua denganmu dalam keadaan kami tidak mengetahui kesesatannya. Dan kami memohon berlindung kepadamu atas apa jua kesyirikan yang tidak kami ketahui kesesatannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, dapat insya-Allah kita teruskan di pagi yang berbahagia ini dengan satu lagi sesi perkongsian audiobook, bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, iaitu bagi sesi perkongsian yang ke-13, insya-Allah. Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yassin, terbitan Karya Bestari, dan edarannya oleh Grup Buku Karangkraf Sendirian Berhad. Untuk makluman, versi yang kita ikuti sekarang ini adalah versi PDF, cetakan kedua tahun 2013. Semoga perkongsian ini juga perkongsian yang sebelumnya dan seterusnya insya-Allah akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya atas pemantapan iman dan amal kita untuk kita kembali kepada Allah di hari yang tiada kesudahannya nanti dengan membawa iman yang sempurna dan sejahtera, amal yang sempurna dan sejahtera, yang kedua-duanya bebas daripada apa jua bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepintas lalu berkaitan dengan isi kandungan kitab. Alhamdulillah, dalam 12 sesi perkongsian sebelumnya telah dapat kita kongsikan untuk manfaat bersama muqaddimah kitab dan juga bahagian 1 penjelasan 6 rukun iman, bab 1 Islam agama yang hak, subtopik akidah ataupun i'tiqad, akidah dan syariat, ilmu tauhid, perbahasan ilmu tauhid, jenis-jenis tauhid, tauhid dan ayatul kursi, dan juga sebahagian daripada bab 2 iaitu ibadah dalam Islam, subtopik maksud ibadah, pembahagian ibadah kepada ibadat am dan ibadat khas, dan juga sebahagian daripada jenis-jenis ibadah. InsyaAllah, di pagi yang berbahagia ini akan kita teruskan lagi dengan perkongsian untuk subtopik jenis-jenis ibadah bagi kelompok ibadah, ibadat anggota dan ibadat harta, insya-Allah. Marilah sama-sama kita ikuti dengan penuh tumpuan
perkongsian audiobook untuk sesi ke-13 bagi buku Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yassin ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Bahagian 1, penjelasan tentang 6 rukun iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk di kalangan orang yang rugi. Ali Imran 85. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidaklah mereka itu mencampur adukkan iman mereka itu dengan kezaliman, yakni kesyirikan, maka mereka itulah orang-orang yang beroleh keamanan dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Suratul An'am ayat 82. Bab 1, Islam agama yang hak. Alhamdulillah telah dapat kita kongsikan keseluruhan bab 1 ini di dalam sesi-sesi perkongsian yang sebelum ini. Bab 2, ibadat dalam Islam. Subtopik maksud ibadah, alhamdulillah telah dapat kita kongsikan dalam sesi sebelum ini. Subtopik pembahagian ibadah kepada ibadat am dan ibadat khas juga telah dapat kita kongsikan, alhamdulillah. Subtopik jenis-jenis ibadah. Alhamdulillah sebahagiannya telah dapat kita kongsikan, iaitu kelompok ibadah hati dan kelompok ibadah lisan. Kelompok ibadah yang kedua itu ibadat lisan juga telah kita kongsikan dalam sesi sebelum ini. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan teruskan lagi dengan kelompok ibadah yang ketiga, iaitu ibadah anggota ataupun ibadah badan. Ibadah anggota. Ibadah anggota ialah ibadah yang ditunaikan dengan anggota badan.
ibadat jenis ini sungguh banyak dan yang paling utama sekali ialah solat. Kerana ia mengandungi amalan qiyam, yakni berdiri tegak, duduk, rukuk, sujud, bacaan dan salam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita mendirikan solat wajib 5 kali dalam sehari. Perintah mendirikan solat banyak terdapat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Muslim yang khusyuk dalam solat sebagaimana dia memberi amaran keras tentang kecelakaan yang besar kepada mereka yang melalaikannya. Di antara ibadat anggota yang lain ialah puasa, haji, umrah, berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, musafir dengan tujuan menuntut ilmu, i'tikaf atau menziarahi salah satu masjid yang 3 iaitu Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Nabawi di Madinah dan Masjidil Aqsa di Palestin. Maka segala ibadat yang dilakukan dengan badan atau salah satu anggota termasuk dalam kategori ibadah anggota. Kelompok ibadat yang keempat, yakni ibadat harta. Ibadat harta. Dimaksudkan dengan ibadat harta ialah mendekatkan diri, yakni taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui harta seperti mana contohnya zakat, sedekah, sembelihan, nazar dan seumpamanya. Contoh ibadat harta yang pertama, yakni zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam setelah solat. Ibadah ini senantiasa disebut di dalam Al-Quran bergandengan dengan solat. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi amaran keras kepada Muslim yang memenuhi syarat mengeluarkan zakat tetapi masih enggan melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Taubah ayat 34 dan 35, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Shadaqallahul azim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka maklumkanlah kepada mereka bahawa mereka akan mendapat azab yang pedih pada hari di mana dipanaskan emas dan perak itu di dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi, rusuk dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang mana kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat daripada apa yang kamu simpan itu. At-Taubah ayat 34 dan 35. Contoh ibadat harta yang kedua, yakni az-zibhu, sembelihan. Sembelihan juga termasuk dalam bab ibadah jika ia dihubungkan dengan dam, yakni sembelihan dalam ibadat haji, korban, nazar, kafarah dan aqiqah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di mana ia memerintahkan Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-An'am ayat 162 hingga 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Shadaqallahul azim. Katakanlah, sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikianlah aku diperintahkan. Dan aku adalah dari kalangan orang-orang yang pertama-tama menyerahkan diri, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengiringi ibadat solat dengan nusuk, iaitu sembelihan, di mana kedua-duanya adalah di antara cara untuk mendekatkan diri, yakni taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab sembelihan ini, az-zibhu ataupun sembelihan ini juga termasuk dalam ibadah, maka ia hendaklah dilakukan dengan ikhlas, semata-mata untuk mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah memberi amaran keras kepada orang yang menyembelih binatang bukan kerana Allah. Sabdaan baginda Nabi SAW, la'anallahu man zabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayh, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Rawahu Muslim. Allah mengutuk orang yang menyembelih kerana selain dia. Allah mengutuk orang yang mengutuk kedua orang tuanya. Allah mengutuk, yakni melaknat orang yang merubah tapak batas tanah. Hadis sahih riwayat Muslim. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita selesaikan isi kandungan bagi bab kedua di dalam buku Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yassin ini. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk pemantapan iman dan amal kita, agar dengannya dapat kita balik jumpa Allah di hari yang tiada kesudahannya nanti, dengan membawa iman dan amal yang sempurna, yang bebas kedua-duanya itu daripada apa jua bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih di atas kesudian mengikuti sesi-sesi perkongsian audiobook kita ini. Semoga bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita semua, insya-Allah. Dan untuk sesi seterusnya, kita akan mulakan bab ketiga, yakni umat yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bertemu lagi di dalam sesi-sesi perkongsian audiobook kitab Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yassin ini.